Pihak pendakwaan bantah rayuan Presiden Bersatu di Mahkamah Persekutuan. PAS sedia berdepan PRK tawan kerusi 6 Jahanam bersatu. Kerajaan digesa bentang kertas putih mengenai program PBSL. SPRM siasat syarikat kapal Mirzan selepas terima 836 juta dari Petronas. PDRM terima maklumat transaksi pemindahan wang ke 43 buah negara. Peniaga tidak terlibat cukai SST jangan ambil kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 4 Mac 2024 bersamaan 23 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pihak pendakwaan akan membangkitkan bantahan awal berhubung rayuan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap keputusan Mahkamah Rayuan minggu lalu yang mengembalikan 4 kes salah guna kedudukan bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahruddin Wan Ladin memberitahu Hakim Mahkamah Session Azura Alwi bahawa Mahkamah Persekutuan tiada bidang kuasa untuk mendengar rayuan yang tidak diketahui undang-undang dan bertentangan Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Katanya, perkara itu bermula di Mahkamah Session dan mesti berakhir di Mahkamah Rayuan, iaitu mahkamah tertinggi untuk kes seperti itu. Peguam Hisham Teh Potek yang mewakili Muhyiddin berkata, pihak pendakwaan seharusnya membangkitkan bantahan mereka di forum yang sewajarnya, iaitu Mahkamah Persekutuan. Peguam tersebut menyatakan bahawa notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan itu telah difailkan minggu lalu. Hisham menambah pihak pembelaan akan menggunakan cara lain di bawah undang-undang untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah memberitahu parti itu bersedia berdepan PRK sekiranya kerusi Ahli Parlimen Bersatu dikosongkan. Bagaimanapun beliau berkata ia perlu menunggu keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan JPPM dan proses itu mengambil masa agak lama. Sebelum ini Bersatu dilaporkan akan menghantar surat kepada 6 ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengesahkan sama ada mereka kekal dengan keputusan meneruskan sokongan. Langkah itu susulan pindaan terhadap perkara 10 perlembagaan bersatu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, jika 6 ahli parlimen berkenaan kekal menyokong Perdana Menteri selaras perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, Akta Anti Lompat Parti akan berkuat kuasa, iaitu kerusi parlimen berkenaan akan dikosongkan. Badan Pemantau Reformasi Institusi Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia, Projek Sama, menyambut baik pengumuman Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 2 Mac lalu bahawa kerajaan secara prinsip bersetuju untuk memulakan program pelepasan banduan secara berlesen PBSL menerusi tahanan di rumah home detention kepada sesetengah banduan. Bagaimanapun, kumpulan itu telah menggesa kertas putih dibentangkan mengenai topik itu sebelum pelaksanaannya untuk mengelakkan dui standard ke atas banduan. Katanya, kertas putih yang ketat akan membina keyakinan orang ramai bahawa tahanan rumah tidak akan menjadi satu keistimewaan atau lorong keutamaan untuk penjenayah berkuasa atau lebih teruk disalahgunakan sebagai cip tawar-menawar dalam perjanjian politik. Terdahulu Saifuddin berkata, penghuni penjara yang bakal terlibat bagi program berkenaan adalah daripada individu yang berpenyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya, OKU dan ibu mengandung.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini sedang menyiasat semua penerima bantuan keuangan korporat ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia termasuk bantuan pengambil alihan aset perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998 bernilai 836 juta ringgit oleh Petronas. Menurut laporan CNA, turut disiasat ialah dana 1.79 bilion ringgit untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System MAS. Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan Berhad yang sahamnya dimiliki 51% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir. Itu kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan, pembelian dan penyah laburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan MAS oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan bekas keuangan Tun Daim Zainuddin. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menerima maklumat dan mengesan transaksi pemindahan wang keluar negara secara mencurigakan melibatkan nilai kira-kira 3.8 bilion ringgit membabitkan sindiket penipuan pelaburan dalam talian dari tahun 2021 hingga penghujung 2023 di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, siasatan mendapati transaksi berkenaan melibatkan akaun kedai 15 syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia. Polis juga mendapati kesemua wang yang terlibat dalam pemindahan keluar negara itu disyaki adalah hasil kegiatan penipuan pelaburan membabitkan mangsa di dalam negara. Siasatan lanjut polis juga mendapati syarikat-syarikat tersebut telah digunakan oleh sindiket penipuan untuk membuka akaun bank bagi tujuan menyalurkan wang hasil penipuan ke 43 negara di seluruh dunia. Tambah Ramli, berdasarkan kajian yang dijalankan JSJK juga mendapati wujud trend pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai kedai akaun untuk penipuan pelaburan oleh sindiket. Justru katanya, taktik itu menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan jumlah amaun keuangan yang lebih besar. Jangan mengambil kesempatan menaikkan harga barangan bagi mengaut keuntungan lebih. Perkara itu ditujukan kepada peniaga yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Huziah Saleh, itu kerana tindakan sedemikian adalah tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan. Huziah berharap orang ramai lebih peka dengan maklumat berkaitan cukai SST dan mereka yang menghadapi masalah berkaitan kenaikan harga barangan boleh membuat aduan. Dia berkata sejak UPS kesan dilancarkan pada 1 Mac, lebih 1,000 pemeriksaan dilakukan oleh KPDN di seluruh negara dan 26 notis telah dikeluarkan terhadap peniaga yang didapati melakukan kesalahan. Terdahulu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, KPDN telah memulakan UPS Kesan 2024 bermula 1 Mac bertujuan memantau kesan pelaksanaan peningkatan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.